Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni saya diberikan satu video yang agak menarik untuk kita berikan reaction kerana ia berkaitan tentang projek memandaikan umat dengan ilmu. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama dan kita berikan reaction berkaitan tentang hal berkenaan. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Ziarah ngucapin salam. Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang. Alhamdulillah kita telah menonton video berkenaan. Jom kita berikan reaction berkaitan tentang video ini sama-sama. Sahabat-sahabat, jika anda belum boleh faham dengan video berkenaan, mungkin kerana ia disampaikan di dalam bahasa Melayu Indonesia ataupun seumpama dengannya, saya nak cuba untuk ceritakan kembali apa yang diceritakan oleh Ustaz tadi. Kononnya di sebuah desa kecil di pendalaman Yaman, legenda tentang Syekh Said Al-Amudi telah menjadi cerita yang diceritakan turun-temurun. Syekh Said Al-Amudi adalah seorang tokoh sufi besar yang hidup pada zaman dahulu kala. Ratusan tahun setelah kematiannya, legenda tersebut masih hidup di hati masyarakat Yaman. Ramai orang datang untuk ziarah ke makam Syekh Said Al-Amudi, berharap mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan tokoh besar tersebut. Pada suatu hari, datanglah seorang Habib tidak bernama untuk ziarah ke makam Syekh Said Al-Amudi. Dia datang dengan hati yang khusyuk dan penuh harapan untuk mendapatkan barakah dan petunjuk dari tokoh besar tersebut. Ketika tiba di makam, Habib tidak bernama mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Habib. Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Tak lama setelah itu, sesuatu yang ajaib pun terjadi. Kuburan Syekh Said Al-Amudi tiba-tiba terbelah menjadi dua dan Syekh Said Al-Amudi bangkit dari kuburnya dalam keadaan tubuhnya elok dan tiada kesan di mamah tanah. Dengan lembut, Syekh Said Al-Amudi menjawab, salam Habib tidak bernama tadi. Waalaikumsalam ya ahlul bait Rasulillah. Lalu dengan penuh kasih sayang, dia mengambil tangan Habib tidak bernama dan menciumnya dengan penuh keikhlasan. Setelah itu, dengan penuh kerendahan hati, Syekh Said Al-Amudi kembali masuk ke dalam kuburnya. Kuburan yang tadi terbelah pun menyatu semula menjadi satu, meninggalkan Habib tidak bernama dalam keadaan kekaguman dan ketakjuban. Habib tidak bernama merasa sangat terharu dan bersyukur atas pengalaman yang dialaminya. Dia merasa bahawa ziarahnya telah diterima oleh Syekh Said Al-Amudi dan merasa lebih dekat dengan Allah SWT. Dari kejadian tersebut, khabar tentang karamah Syekh Said Al-Amudi semakin tersebar luas. Masyarakat desa tersebut semakin yakin bahawa tokoh besar tersebut benar-benar wali Allah yang memiliki kedekatan yang tinggi dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga akhirnya anda pun terpedaya dengan cerita dongeng ini. Cerita merapu, cerita merepek, cerita meraban. Sahabat-sahabat, cerita ini memang tak betul. Cerita ini memang tak boleh masuk di akal. Orang yang cerdik akalnya akan mengetahui bahawa kisah yang diceritakan kembali oleh saya tadi itu adalah cerita bohong yang berantai, yang dipalit dengan nama-nama tokoh agamawan. Apa sebab saya sebut begitu? Pertama, dalam Islam, kepercayaan terhadap keajaiban yang berlaku kepada Nabi dan wali-wali Allah adalah hal yang memang ada. Maksudnya tak ada masalah pun hal berkenaan. Pun begitu, kita hanya wajib percaya jika ia datang daripada sumber yang sahih, iaitu datang daripada Quran, yang datang daripada hadis Nabi SAW yang sahih. Manakala cerita-cerita seperti yang disebutkan oleh Ustaz tadi, yang saya cerita balik secara panjang lebar tadi, seringkali kisah-kisah seperti ini tidak memiliki dasar dalam sumber-sumber utama Islam seperti Quran dan Sunnah. Bahkan kisah-kisah seperti ini tidak mampu langsung untuk
berada pada tahap keyakinan yang boleh dipegang. Maka selaku Muslim yang cerdik, yang pandai, jangan sesekali kita percaya melainkan ia dibuktikan datang daripada sumber yang benar. Jadikan ini sebagai disiplin kita di dalam kita mempercayai sesuatu berita. Kalau tidak, kita kena percaya juga kisah-kisah seperti kisah Nyai Roro Kidul, kisah si Tanggang yang jadi batu, kisah si Kancil yang pergi kenduri Nabi Sulaiman dan cerita-cerita merapu yang lain. Yang anak kecil pun bila dengar pun dia tahu bahawa ini adalah cerita dongeng, cerita merapu, cerita merepek, cerita meraban yang hanya direka-reka untuk tujuan edukasi berbentuk hiburan. Yang kedua, Islam mengajarkan kepercayaan kepada kebangkitan jasad setelah kiamat. Bukan kebangkitan seseorang individu secara mendadak setelah berabad-abad meninggal dunia. Jika betul ada keperluan manusia seperti Syekh Sa'id Al-Amudi bangkit dari kuburnya dalam keadaan tubuhnya elok dan tiada kesan di mamah tanah, maka pasti kita dapat berselfie dengan Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan Muawiyah pada hari ini. Kerana mereka itu lebih layak untuk bangkit daripada kubur jika nak dibandingkan dengan Syekh Sa'id Al-Amudi. Tetapi agama kita tidak membodohkan manusia seperti itu. Ia mengikuti sunnatullah yang mengatakan bahawa yang hidup pasti akan mati dan yang mati tidak akan hidup kembali melainkan setelah kiamat nanti. Yang ketiga, konsep ziarah kubur dalam Islam adalah untuk berdoa untuk roh orang yang telah meninggal dunia dan mengingati kematian sebagai pengingat bagi yang hidup. Nak bagi tahu bahawa kita hidup ni akan menggantikan tempat orang yang mati tu. Sebab tu kita bagi salam keucapan seperti mana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ia direkodkan dalam kitab Sahih Muslim. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. As'alullahu lana wa lakumul afiyah. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian wahai penduduk negeri dari kalangan orang-orang yang beriman dan kaum muslimin. Kami jika Allah Ta'ala sudah menghendaki pasti akan menyusili kalian. Aku mendoakan kepada Allah untuk kami dan untuk kalian kesejahteraan. Kita baca doa itu untuk beri peringatan kepada diri kita tentang kematian. Tetapi kalau benar cerita wali boleh bangkit daripada kubur seperti mana yang diceritakan oleh ustaz kita tadi, maka pasti akan berlaku banyak percanggahan. Kerana kisah itu telah memberikan harapan bahawa orang yang mati atas dunia ini pun boleh hidup kembali tanpa perlu menunggu hari kiamat. Tapi malangnya kisah-kisah seperti itu memang benar-benar mencela akal manusia, memang tergolong di dalam cerita-cerita yang tidak benar. Yang keempat, kalau kita nak usaha jugalah bagi percaya kata-kata daripada si tukang cerita tadi tu, pasti akan timbul banyak persoalan. Antaranya pasti kita akan bertanya, wah, waktu bangkit tu macam mana keadaan dia? Mustahil dia akan pakai jubah dan serban. Pasti ketika mati dulu dia dikafankan. Jadi adakah dia bangun tu, dia bangun macam pocong? Ataupun kafan dia sudah hilang, maka adakah dia bangun dalam keadaan telanjang bogeh? Dan kalaulah dalam keadaan telanjang bogeh, adakah si Habib tadi akan bagi tangannya untuk dicium oleh seorang mayat yang sedang berbogel? Itu perlu kita fikir dengan akal yang waras. Ia mustahil berlaku dan dia mustahil berlaku dan tidak akan berlaku. Kalau berlaku, lari dah Tok Habib tadi. Yang kelima, sahabat-sahabat. Poin saya yang kelima, sahabat-sahabat. Betapa luar biasanya kisah karut seperti ini. Saya pasti tak akan ada orang percaya pun jika cerita ini diceritakan oleh individu yang biasa-biasa, orang biasa. Tetapi dunia ini penuh dengan keajaiban. Kisah yang karut, yang merapu, yang dungu seperti ini tidak disampaikan oleh orang yang tak pandai. Tetapi ia keluar daripada mulut seseorang yang bergelar ustaz, lengkap dengan serban, lengkap dengan janggut yang besar, janggut yang panjang, serta berbicara dengan nada penuh dengan confident. Dengan itu, pasti ramai yang akan telan bulat-bulat setiap kata-katanya dengan alasan takkan ustaz nak menipu. Sahabat-sahabat, inilah penyakit yang ada di kerusi dan meja penceramah. Ditambah pula dengan gelaran ustaz. Apabila kedua-dua elemen ini hadir, sudah pasti ada seni manipulasi yang hebat untuk mengelirukan orang ramai. Sehingga mereka mempercayai cerita yang karut dengan bulat-bulat. Hebat sungguh permainan tipu daya di sebalik appearance dan gelaran seorang ustaz yang sepatutnya kita lebih muhasabah dan bertakwa kepada Allah Ta'ala.
Terakhir sahabat-sahabat, Imam Al-Bukhari dia susun sebuah buku yang cukup istimewa. Buku ni telah dianggap sebagai buku yang paling terbaik pernah ditulis di atas muka bumi selepas Al-Quran. Beliau namakan buku berkenaan dengan nama Al-Jami'ul Musnadus Sahih Al-Mukhtasaru min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Himpunan hadis-hadis yang bersanad yang sahih yang diringkaskan daripada urusan-urusan perkara biasa yang dilakukan serta hari-hari yang berlaku dalam kehidupan Rasulullah SAW. Dia panjang sangat, jadi akhirnya dipendekkan menjadi Sahih Al-Bukhari. Iaitu buku yang saya sedang pegang sekarang ni. Buku ini akan memberikan gambaran sebenar tentang intipati apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sebut dengan nama Sahih Al-Bukhari. Alhamdulillah, sejak tahun 2019 saya dan juga tim usaha sungguh-sungguh untuk nak terjemahkan Sahih Al-Bukhari ini kepada bahasa Melayu Indonesia. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 kita berjaya juga akhirnya terbitkan di dalam pasaran Malaysia dan Singapura. Saya sedar apabila jadi kes-kes cerita-cerita yang disebutkan, yang disampaikan seperti mana yang kita dengar tadi, saya yakin sungguh-sungguh bahawa buku yang ada di sini adalah jalan yang terbaik, penyelesaian yang terbaik yang boleh mendidik masyarakat untuk kita akhirnya balik kepada kisah-kisah, cerita-cerita yang sahih, cerita-cerita yang benar dan disandarkan kepada Nabi SAW secara benar. Sehingga akhirnya kita dapat didik diri kita dengan kisah-kisah yang benar, bukan dekat diri kita saja tapi kepada masyarakat kita. Ia bukan seperti buku-buku bacaan yang berat yang awak tengok dekat pasaran. Ia buku yang ringan sahaja. Ia adalah himpunan kisah-kisah yang berlaku ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ia lebih berinspirasi daripada cerita merapu Syekh Sa'id Al-Amudi tadi tu. Dan yang paling penting, fakta yang ada di dalam buku ni telah diselidiki oleh para ulama kita dan dianggap ia adalah buku yang paling sahih selepas Al-Quran. Sahabat-sahabat dapatkan buku ni sekarang ni bulan Ramadan, harga asal dia 655, tapi saya nak belanja kepada anda. Moga-moga saya dapat bersama dengan anda juga dalam projek memandaikan umat ini. Saya belanja anda RM55, anda bayar RM600 saja. Yes. Tak kiralah awak duduk dekat Semenanjung Malaysia ke, dekat Sabah Sarawak ke, dekat Singapura ke ataupun dekat mana-mana, harga buku untuk bulan Ramadan ini hanya RM600 saja. Moga saya dapat bersama anda di dalam projek anda untuk upgrade ilmu anda. Semoga akhirnya saya juga dapat sesuatu di sisi Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam, sahabat-sahabat. Tengok link dekat bahagian komen, tengok link dekat bahagian description. Semoga kita dimudahkan untuk mendapat ilmu-ilmu yang benar dan sahih. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.